Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda cara untuk integratekan Gmail dengan website. Sebab sebelum ni saya tengok ada yang kata bila kita letak WooCommerce dalam website, bila kita purchase order ataupun bila order yang masuk, email notification tu tak masuk dalam kita punya email. Macam tu lah kot, istilah betul kan. Notifikasi email tak masuk dalam email kita. Walaupun kita dah isi email yang betul, kita dah masukkan segala detail dengan betul, tetapi email still tak dapat. Ataupun kalau dapat, dia akan masuk dekat spam. Dia tak masuk dekat inbox. So cara macam mana nak selesaikan masalah ni, saya pun dah cuba beberapa perkara, beberapa plugin, beberapa step yang sebelum ni. Tetapi ada yang menjadi, ada yang tak menjadi, dan ini yang saya nak kongsikan dengan anda antara cara yang mudah, cara yang senang, cara yang saya selalu guna untuk klien-klien saya set up dia punya email, dan email yang masuk nanti tak jadi spam ataupun dia tak dapat detect ke apa ke, tak ada masalah tu. Dia terus masuk dekat inbox macam biasa. So nak tahu, jom kita tengok, saya nak tunjukkan kepada anda. Okey, so dekat sini anda boleh lihat, saya dah tunjukkan skrin kepada anda ni. Ini adalah skrin di mana ini ruang dashboard untuk WordPress. Of course, bila kita guna website yang standard punya, biasanya akan guna WordPress lah. So ini adalah WordPress kita, dashboard kita yang menggunakan 5.9 yang baru ni. So it's okay, tak ada masalah 5.9 ke 58 ke. So sebelum ni pun tak ada masalah, boleh guna sahaja, benda yang sama sahaja. Cumanya apa yang kita nak buat adalah kita nak integratekan ataupun kita nak solve the problem bila ada order yang masuk, email yang kita dapat tu terus masuk dekat inbox, tidak masuk dekat spam ataupun tak dapat ke apa. Itu masalah yang sering kali berlaku lah. So caranya macam mana? Ini cara yang cara saya buat. Saya tak tahu orang lain macam mana, mungkin ada orang lain cara yang lain. Ini cara saya, iaitu anda perlu pergi dekat plugin dahulu. Okey, add new sahaja plugin yang baru. Kemudian anda cari ni SMTP. Okey, so akan ada yang mula-mula ni lebih kurang 2 million orang yang dah. So WP Mail SMTP. So install now. Okey, install now. Tunggu dia install sekejap dia install, dan terus klik activate. Okey, klik saja activate. So dia akan keluar macam ni. Okey, ini adalah cara untuk kita setting lah kita punya email. So saya dah ada email. Ini email klien saya yang saya baru create untuk ni niche fashion punya lah. Dia Ratu Eksklusif 22@gmail.com. Kita nak gunakan Gmail, kita tak guna email Zoho ke apa ke. Yang itu dia ada cara lain sikit lah. Ini untuk yang ada Gmail. Of course sekarang ramai orang guna Gmail. Dan kalau anda ada email yang domain, saya tak tahu anda guna dekat mana. Saya biasanya guna Cloudflare, dan dekat Cloudflare dia ada yang baru, iaitu email beta. Email beta ni saya tunjuk kat anda. Okey, saya ada yang baru, iaitu Ratu Eksklusif ni. So dia ada email beta. So saya just klik saja support@ratueksklusif.com di bawah nama domain tu, iaitu support@ratueksklusif.com. Sebarang email yang masuk, sebarang action yang berlaku, tak kisahlah inbox ke, nak keluar, nak masuk, nak in, nak out ke email tu, dia akan terus masuk ke Gmail, ratueksklusif22@gmail.com. So saya dah create benda ni. So paling penting adalah kita kena ada Gmail. So benda-bendanya dia akan masuk terus sini. Dia tak perlu nak guna POP ke apa ke, tak perlu. Itu kelebihan sikit lah menggunakan Cloudflare yang baru lah. Saya dah try, memang menjadi lah. Okay, so back to our topic. Dia akan keluar macam ni. Ini untuk ruang dashboard kita, dan kita klik saja let's get started. So untuk yang free ni, dia ada beberapa pilihan lah. Dia ada boleh guna SMTP yang kalau anda guna
cPanel, mungkin anda boleh gunalah SMTP ke apa ke. Tapi kita nak guna Gmail. So Gmail pun free saja, tak perlu bayar. Kalau anda gunakan Zoho, perlu bayar lah. Perlu cari plugin yang berbayar lah. So Zoho dia tak dapat, dia kena upgrade to Pro. Tetapi kalau anda gunakan Gmail, SendGrid, Mailgun dan sebagainya, free sahaja, boleh set up terus. So kita nak gunakan Gmail yang free, of course lah, kita guna yang free sahaja, tak perlu bayar-bayar pun. So dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. So ini antara yang anda perlu isi, client ID, secret ID, authorized dan sebagainya. So macam mana dapatkan client ID, secret ni, anda boleh klik saja dekat atas ni. Okay, read how to set up Gmail ni. So dia akan bagilah instruction. Okay, dia akan bagi instruction step by step. Lagi bagus anda baca sendirilah. Itu lagi bagus untuk anda faham kenapa perlu buat step by step ni. So kalau tak pun anda pergi saja dekat nombor 2. Okay, dia ada Google Cloud Console. Anda klik saja Google Cloud Console. Dia akan bagi satu ruang yang baru. So dekat sini untuk kita create ID dan juga kita dapatkan secret key tu. Okay. Macam mana nak dapat? So make sure anda pergi dekat email yang betul. Macam ni saya guna email saya. Cik Travel saya nak guna email yang klien saya, Ratu Eksklusif. So dia akan keluar macam ni. So ini untuk setup yang pertama. Bagi anda yang create email yang baru, dia akan keluar macam ni lah. Tapi kalau anda dah create email dan anda dah create semua ni, dia tak keluar benda ni. Okay, anda dah ada base setup, dia tak keluar macam ni lah. So ini untuk email yang baru, ataupun anda tak pernah nak create client ID, akan keluar macam ni lah. Okay, so ini anda tick saja agree. Okay, so dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. So next step adalah anda perlu create dulu projek yang baru. Okay, so dalam satu email mungkin anda nak banyak projek kan. So mungkin ada beberapa website yang menggunakan email yang sama. So anda boleh guna cara yang ni. Okay, tapi sebaiknya satu email, satu website lah, supaya anda tak pening dengan notifikasinya nanti. Okay, so let's create the project. Dekat atas ni dia boleh select a project, kemudian create new project. So ini projek yang untuk klien saya, nama dia adalah Ratu Eksklusif. Kemudian yang bawah location ni tak perlu pun tak apa, browse saja, create. Kemudian tunggu sekejap, tunggu di loading sekejap. Okay, so dia akan keluar macam ni. Okay, ini adalah ruang dashboard kita lah. Nampak macam pening, tapi insyaAllah kalau you all follow step by step, tak pening pun. Dia just ada setup step by step saja, ikut saja. So anda pergi dekat API dan juga API and service. Kemudian anda pergi dekat library ke? Saya pun lupa. Yes, library. Anda pergi dekat library dahulu. Kemudian dekat tepi ni dia ada menu-menu ni, anda pergi dekat email. Ini rumusan daripada tadi. Daripada instruction yang dibagi itu berbentuk word, ini berbentuk video. So caranya sama saja. So anda klik saja Gmail API, enable. Okay, klik enable. So tunggu sekejap, biar di enable dahulu. Okay, so dia dah pun enable. Okay, dah settle step yang pertama. Step yang kedua adalah anda pergi dekat credential. Okay, pergi dekat credential. Kemudian create credential. Ada 3 pilihan, anda pilih yang bawah sekali, help me choose. Kemudian dia akan keluar Gmail API. Kalau anda tak jumpa, anda boleh select sajalah. Okay, cari Gmail API. Kemudian klik user data. Next. Dia ada app name, anda boleh masukkan nama sebagaimana nama website. Okay, eksklusif tinggal. Okay, kemudian ni adalah email yang kita guna sekarang. Okay, dan juga bawah ni dia ada email, benda yang sama juga, anda boleh masukkan saja email yang sama, Ratu Eksklusif
scope22@gmail.com. Save and continue. So dia akan pergi nombor 3 iaitu scope. Dekat sini tak perlu edit apa-apa. Save and continue. Nombor 4 adalah client ID. Ini untuk kita create client ID. So kita pilih saja web application. So dia akan keluar name, letak nama yang sama, Ratu Eksklusif. Kenapa saya tinggal S? Selalu tinggal S. Ratu Eksklusif. Okey. So dekat bawah ni dia ada dua perkara. Yang pertamanya authorize Java dengan authorize redirect URL. So untuk authorize JavaScript, dia perlu add new, add URL. Ini adalah domain, betul lah, domain kita punya email. So macam ni, https ratuexclusive.com. So ini adalah nama domain dia. Sama ada nak letak www ataupun tak, terpulang kepada anda punya setup. Adakah anda letak www ataupun anda hanya letak https titik bertindih / terus nama domain. Terpulang lah. Okay. Macam saya boleh lebih gemar buat macam ni. Nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Okay. So itu untuk JavaScript origin. Dekat bawah ni dia ada satu lagi, authorize redirect URL. Macam mana nak dapat yang ni? Make sure anda jangan bertukar dua ni. Okay. Yang atas adalah nama domain. Yang bawah ni anda perlu pergi dekat tadi. Ingat kita punya setup tadi. Okay. Dia ada client ID, dia ada client secret dan juga authorize redirect URL. So anda perlu copy yang ni. Klik saja sini. Ini copy sini, anda pergi dekat anda punya tadi authorize redirect URL, tambah URL dan paste sahaja. Okey, paste sahaja. Kemudian create. So anda boleh copy sini dahulu ataupun anda nak copy nanti pun tak ada masalah. Okey, anda boleh klik saja done. Okey, so secara automatik dekat credential dah ada satu untuk Ratu Eksklusif, create pada 6 Februari, web application. Okey, so dekat hujung ni dia ada button pencil iaitu edit. Klik saja yang tu. So dekat ruang ni anda dah ada client ID dan juga client secret. So anda perlu copy saja. Okey, untuk client ID anda masukkan dekat client ID. Okey. So sebelum anda connect to Google, okey, dekat sini sebelum anda connect to Google, anda perlu pergi dekat sini. Consent screen. Betul ke? Betul. Anda pergi dekat consent screen. Okey. Dekat sini dia ada Ratu Eksklusif publishing status. Sekarang dia masih lagi dalam testing. Okey, so anda perlu klik saja publish app. Supayanya anda nak publish ni untuk kegunaan general lah semua. Okey, dia tak jadi testing. Terus boleh publish, boleh guna macam biasa. So bila publish, tak perlu nak verify apa, verify not required, dia bagi tahu. So dah settle, pergi balik dekat kita punya setup ni, connect to Google. Okay, connect to Google. Kemudian anda pilihlah anda punya email. Yang ini email klien saya. Dia akan keluar macam ni. Of course dia akan keluar macam ni. Untuk setting ni tak ada masalah. Okay, anda klik advance, kemudian go to dekat bawah ni, in bracket save, tak apa, tak ada masalah. Kemudian klik continue dan terus successful authorization. Okay, so anda klik OK. So di sini dah pun dia authorize, telah authorize. Kemudian anda nak tukar nama, anda boleh tukarlah nama sini, from name dan sebagainya. So save and continue. Save and continue. Continue saja, save and continue. Tak perlu adjust apa-apa yang lain. Sehingga at the end lah, sehingga done. Tunggu sekejap. Okey, sini untuk dapat improvement tak perlu pun skip saja dan skip saja. Di checking email configuration dan finish setup. Okey, finish setup. Okey. So, dekat sini dah pun siap untuk kita punya setup. Sebenarnya dah complete. Kita dah settlekan kita punya setup email untuk website. Jom kita test macam mana. So saya buka website dia, kita try test beli, tengok macam mana. Saya tak tahu setting ni dah siap ke belum. So try lah, kita try.
card, view card, proceed to checkout. Ini untuk testing biasanya untuk saya testing website, saya akan buat COD lah. Okay, so harganya lah 378. Satu untuk floral dress, satu floral dress juga, ada dua floral dress. So kita place order, tengok. Sorry, saya lupa. Testing, place order. Okay, so ini adalah place order. Okay, place order macam ni lah. So bermaksud order akan masuk dekat kita punya email. Email dekat pembeli dan juga email untuk buyer. So jom kita tengok dekat buyer. So kita refresh dan kita dah masuk order yang baru. Okay, kita dah masuk. Ini order kita 1633 189 189 dan harga 378. Sama saja macam tadi. So kalau kita tengok balik dekat saya punya email, dah ada dekat atas. So dia tak masuk dekat spam. Itu yang paling penting. Sebab ramai klien saya mengadu sebelum ni lah, saya tak pandai lagi step ni. Dia kata kenapa email tak masuk dekat inbox, email masuk dekat spam, kadang tu email tak masuk terus, langsung tak dapat notify sedangkan orang dah lama buat order. So masalah-masalah ni lah yang menyebabkan kadang pembeli tu rasa fed up, okay, dan sebagainya lah. Sedangkan buyer tak tahu, okay, buyer, seller, sedangkan seller tu tak tahu. Istilah pun dah bertukar. Okay, so benda yang sama saja, 378 sama saja macam yang seller dapat. Okay, ini. So itu saja. So anda dah dapat lah notify semua sekali ni. So benda web ni dah berjalan macam biasa, anda boleh guna macam biasa, dan benda ni sesuai untuk siapa yang ada WooCommerce. Okay, WooCommerce. Sebab WooCommerce ni dulu-dulu saya dapat maklum perlu ada email based on domain. Okay, macam yang tadilah support at ratuexclusive.com. So kena macam tu baru email tu dapat notify, baru masuk dalam inbox dan sebagainya. So sekarang ada cara yang lebih mudah dan ramai orang lebih familiar menggunakan Gmail. Gmail ni orang kata dah sebati dah dengan orang. Orang boleh create macam tu saja untuk email baru dan sebagainya. So ini lebih mudah lah untuk seller set up dia punya email dan juga untuk dapat notification. Okay, untuk dapat notification sebarang order dan sebagainya lah, untuk support dan sebagainya. Right, so hopefully video ni membantu anda yang ada masalah ni. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, boleh drop komen kat bawah, nanti saya akan cuba baca. Dan so thank you so much, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.